Salam sejahtera, dalam video ini kami akan membentangkan tajuk tingkatan 5 bab 3 yaitu keelektromagnetan. Hans Christian Ørsted telah menemui kesan magnet daripada arus elektrik pada tahun 1819. Beliau mendapati bahawa dawai yang membawa arus dapat menghasilkan kesan magnet. Kesan magnet yang dihasilkan ini dikenali sebagai elektromagnet. Elektromagnet bermaksud suatu magnet sementara yang terhasil apabila wujud aliran arus elektrik. Suatu elektromagnet ringkas dapat diperbuat daripada sebatang rod besi lembut yang dililit dengan dawai bertebat yang membawa arus seperti yang ditunjukkan di dalam raja. Apabila suis dihidupkan, arus yang mengalir melalui dawai menyebabkan rod besi lembut dimagnetkan. Kompas boleh digunakan untuk memerhatikan kesan medan magnet yang dihasilkan pada elektromagnet. Arah dan corak medan magnet. Arah medan magnet pada suatu dawai lurus boleh ditentukan dengan meletakkan kompas di sekeliling dawai tersebut. Seperti yang ditunjukkan di dalam raja, arah jarum pada kompas menunjukkan arah medan magnet. Selain kompas, arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui konduktor juga boleh ditentukan dengan peraturan genggaman tangan kanan, di mana tangan kanan digenggam dengan ibu jari menunjukkan arah arus di dalam konduktor, manakala jari-jari yang lain menunjukkan arah medan magnet seperti yang ditunjukkan di dalam raja. Terdapat cara untuk menentukan kekutuban solenoid dengan memerhatikan arah aliran arus pada suatu hujung. Bagi hujung solenoid yang arusnya mengalir pada arah ikut jam, kutub hujung itu adalah kutub selatan. Sebaliknya, hujung solenoid yang arus mengalir dalam arah lawan jam ialah kutub utara. Kekuatan elektromagnet. Medan magnet akan terhasil apabila arus mengalir melalui konduktor. Elektromagnet boleh dikawal dari segi kekuatan dan kehadiran sifat magnet. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet ialah arus yang mengalir melalui konduktor. Semakin bertambah arus yang mengalir melalui konduktor, semakin bertambah kekuatan elektromagnet. Selain itu, semakin bertambah bilangan lilitan, semakin bertambah kekuatan elektromagnet. Penggunaan teras besi lembut dalam suatu solenoid juga dapat menghasilkan suatu elektromagnet yang kuat. Yang seterusnya ialah aplikasi elektromagnet. Aplikasi elektromagnet terbahagi kepada 3, iaitu loceng elektrik, pemutus litar, dan geganti elektromagnet. Loceng elektrik. Di dalam loceng elektrik, terdapat 2 elektromagnet dengan setiap solenoid dililit dalam arah bertentangan. Apabila suis ditekan, arus yang mengalir melalui solenoid menyebabkan teras besi lembut menjadi elektromagnet. Angker besi ditarik oleh elektromagnet dan pengetuk memukul loceng menyebabkan bunyi terhasil. Semasa angker besi ditarik oleh elektromagnet, arus yang mengalir dalam litar akan terputus disebabkan oleh sesentuh yang terpisah dengan skru pelaras. Kehilangan kesan kemagnetan pada teras besi lembut menyebabkan angker besi ditarik oleh spring untuk kembali pada kedudukan asal. Litar ini akan menjadi lengkap semula apabila sesentuh menyentuh skru pelaras. Proses ini berulang-ulang dengan frekuensi yang tinggi dan bunyi lonceng yang berterusan dapat dihasilkan sehingga suis tidak ditekan lagi. Seterusnya ialah pemutus litar. Pemutus litar merupakan suatu peranti elektrik yang berfungsi untuk memutuskan litar elektrik apabila arus berlebihan melaluinya. Biasanya, pemutus litar dipasang secara sesiri kepada bekalan elektrik utama. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan kerosakan kepada peralatan elektrik. Apabila arus yang besar melalui pemutus litar, teras besi akan menjadi elektromagnet yang kuat dan menarik pemegang besi yang menyundal sesentuh. Spring pada sesentuh akan menarik sesentuh dan menolak butang set semula dan arus diputuskan apabila sesentuh terpisah. Pada masa yang sama, pemegang besi kembali kepada kedudukan asal kerana teras besi telah hilang kemagnetannya.
pemutus litar boleh dilaras semula dengan menekan butang set semula. Aplikasi yang terakhir ialah keganti elektromagnet. Keganti elektromagnet bertindak sebagai suatu suis otomatik untuk menghidupkan atau memutuskan litar luar yang membawa arus yang besar. Sesuatu keganti elektromagnet terdiri daripada dua litar seperti yang ditunjukkan di dalam raja. Apabila suis di dalam litar prima dihidupkan, teras besi menjadi satu elektromagnet. Kepingan besi ditarik oleh elektromagnet pada satu hujung, manakala hujung yang lain menolak suis sesentuh supaya bersentuh antara satu sama lain. Litar sekunde menjadi lengkap dan arus yang besar dibekalkan kepada motor untuk motor berfungsi. Seterusnya, daya saling tindak antara konduktor pembawa arus dan medan magnet. Jika konduktor pembawa arus didekati dengan medan magnet kekal, saling tindak daripada kedua-dua medan magnet akan menghasilkan suatu daya yang bertindak ke atas konduktor itu. Medan magnet ialah kawasan yang mempunyai daya magnet yang bertindak. Terdapat dua jenis medan magnet, yaitu medan magnet yang terhasil disebabkan arus yang mengalir dalam suatu konduktor lurus, dan yang kedua, medan magnet yang terhasil daripada sebuah magnet kekal. Corak dan daya saling tindak medan magnet paduan. Bagaimanakah daya saling tindak boleh terhasil? Daya ini boleh terhasil daripada gabungan dua medan magnet, yaitu medan magnet daripada arus elektrik dan medan magnet daripada magnet kekal. Apabila kedua-dua medan magnet ini bergabung, ia akan menghasilkan medan magnet paduan yang juga dikenali sebagai medan lastik. Medan lastik ini tidak seragam kerana kekuatan medan magnet pada bahagian atas lebih kuat daripada bahagian bawah. Hal ini menyebabkan suatu daya paduan akan terhasil menghala ke bawah. Daya saling tindak dawai pembawa arus dan medan magnet boleh ditentukan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Dalam peraturan ini, ibu jari, jari telunjuk, dan jari hantu perlu berada dalam kedudukan bersudut tegak antara satu sama lain. Ibu jari menunjukkan arah daya, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari hantu menunjukkan arah arus. Seterusnya ialah kesan putaran pada gegelung. Apabila suatu gegelung yang membawa arus berada di dalam medan magnet, gegelung akan mengalami kesan putaran yang disebabkan oleh daya saling tindak. Dua daya yang bertentangan arah pada kedua-dua sisi gegelung menyebabkan kesan putaran pada gegelung seperti yang ditunjukkan di dalam raja. Arus yang mengalir di sisi AB adalah berlawan arah dengan sisi CD. Dengan ini, sepasang daya saling tindak yang bertentangan arah dihasilkan pada sisi AB dan CD. Pasangan daya ini dikenali sebagai daya putaran. Kadar putaran gegelung lebih laju apabila arus yang mengalir dalam gegelung bertambah, magnet magnadur yang lebih kuat digunakan, dan akhir sekali bilangan lilitan gegelung bertambah. Emitter merupakan radas yang digunakan untuk menyukat arus. Jarum penunjuk emitter adalah dipasangkan kepada gegelung yang diletakkan di dalam suatu medan magnet. Hukum Lenz. Kesan putaran gegelung pembawa arus di dalam medan magnet digunakan untuk menghasilkan moto arus terus. Moto arus terus terdiri daripada satu gegelung yang dipasang pada engke yang boleh berputar secara bebas di antara dua kutub magnet yang berlainan. Dalam moto arus terus, setiap hujung gegelung disambungkan kepada satu commutator yang terdiri daripada satu gelang berpecah dua. Dua berus karbon tetap masing-masing bersentuhan dengan kedua-dua belah commutator apabila gegelung berputar supaya arus dapat mengalir daripada sumber elektrik ke commutator secara berterusan. Apabila arus mengalir melalui gegelung, daya saling tindak antara gegelung pembawa arus dan medan magnet akan menghasilkan daya putaran yang akan memutarkan gegelung itu. Arah daya saling tindak pada kedua-dua belah sisi adalah bertentangan arah. Dengan ini, gegelung akan berputar dalam suatu arah yang tertentu. Semasa kedudukan gegelung berserenjang dengan medan magnet, sentuhan antara commutator dengan berus karbon terputus. Namun, inersia gegelung menyebabkan gegelung terus berputar.
Pada setiap separuh putaran, kedua-dua komutator bertukar sentuhan dengan berus-berus karbon dan arus yang mengalir di dalam gegelung bertukar arah. Kesan inersia dan perubahan arah pengaliran arus di dalam gegelung menyebabkan gegelung terus berputar dalam satu arah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik ialah kekuatan magnet bertambah, arus bertambah, bilangan lilitan gegelung bertambah, dan juga luas gegelung bertambah. Aruhan elektromagnet. Suatu daya saling tindak dapat dihasilkan apabila suatu konduktor pembawa arus berada di dalam medan magnet. Dengan itu, boleh dikatakan bahawa tenaga elektrik telah ditukar kepada tenaga kinetik. Apabila konduktor digerakkan di dalam medan magnet, arus elektrik dapat dihasilkan. Hal ini menunjukkan proses disongsangkan supaya tenaga kinetik ditukarkan kepada tenaga elektrik. Penghasilan arus elektrik dalam suatu konduktor di bawah aruhan suatu medan magnet yang berubah-ubah dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Dalam aruhan elektromagnet, daya gerak elektrik DGE teraruh apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan suatu medan magnet. Di sekitar magnet terdapat flux magnet dan apabila magnet dimasukkan ke dalam solenoid, flux magnet ini dipotong oleh dawai gegelung solenoid. Hal ini menyebabkan terhasilnya DGE teraruh. Sekiranya magnet bar hanya terletak di dalam solenoid tetapi tiada gerakan relatif antara magnet bar dengan solenoid, maka tiada arus aruhan terhasil dan bacaan galvanometer sama dengan sifar. Untuk menghasilkan DGE yang lebih tinggi, satu magnet bar perlu dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari sesuatu solenoid. Arah arus teraruh bergantung kepada arah gerakan konduktor dan kekutuban magnet. Kita boleh menentukan arus teraruh dalam konduktor lurus dengan menggunakan peraturan tangan kanan Fleming, manakala hukum Lenz digunakan untuk menentukan arus teraruh dalam suatu solenoid. Yang seterusnya ialah peraturan tangan kanan Fleming. Raja ini menunjukkan bagaimana peraturan tangan kanan Fleming digunakan untuk menentukan arah arus aruhan. Dalam peraturan ini, ibu jari, jari telunjuk dan juga jari hantu berada dalam kedudukan bersudut tegak antara satu sama lain. Jari telunjuk mewakili arah medan magnet, ibu jari mewakili arah gerakan konduktor, manakala jari hantu mewakili arah arus teraruh. Hukum Lenz. Hukum Lenz digunakan untuk meramal arah arus teraruh di dalam solenoid. Apabila kutub utara magnet digerakkan menghampiri solenoid, arus teraruh dalam solenoid menghasilkan suatu medan magnet. Kutub utara medan magnet menentang gerakan magnet seperti yang ditujukan di dalam raja. Hal ini menyebabkan suatu daya tolakan wujud antara magnet dengan solenoid. Namun, sekiranya magnet digerakkan supaya menjauhi solenoid, arus teraruh di dalam solenoid menghasilkan suatu medan magnet untuk menarik magnet seperti yang ditujukan. Hukum Lenz mematuhi prinsip keabadian tenaga. Kerja dilakukan oleh daya luar terhadap daya tentangan dari gerakan magnet. Hukum Faraday. Dalam hukum Faraday, magnitud DGE teraruh bertambah apabila dawai digerak lebih laju di dalam medan magnet, magnet yang lebih kuat digunakan, dan dawai yang lebih panjang digunakan untuk memotong flux magnet. Magnitud DGE teraruh di dalam solenoid bertambah apabila gerakan relatif yang lebih laju antara solenoid dengan magnet, magnet yang lebih kuat digunakan, dan bilangan lilitan solenoid yang lebih banyak digunakan. Arus teraruh berkadar secara langsung dengan DGE teraruh. Apabila magnitud DGE teraruh bertambah, maka magnitud arus teraruh juga bertambah. Seterusnya ialah penjana arus terus dan arus ulang-alik. Penjana atau dinamo digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik sebagai sumber bekalan kuasa elektrik. Penjana arus adalah suatu motor elektrik yang berfungsi secara terbalik dan mempunyai struktur yang sama dengan motor elektrik, tetapi baterinya digantikan dengan galvanometer seperti yang ditunjukkan di dalam raja. Penjana arus ulang-alik pula mempunyai struktur yang sama dengan penjana arus terus, tetapi komutator digantikan dengan dua gelang gelincir seperti yang ditunjukkan di dalam rajah ini.
Arus terus ialah arus seragam yang hanya mengalir dalam suatu arah saja di dalam suatu liter. Bateri adalah salah satu sumber bekalan arus terus yang sering digunakan. Transformer merupakan suatu alat yang digunakan untuk menukarkan beza keupayaan input kepada output yang dikehendaki. Transformer berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan beza keupayaan suatu bekalan arus ulang-alik. Struktur dan prinsip kerja transformer. Rajah ini menunjukkan struktur transformer ringkas yang terdiri daripada dua gegelung yang dililit pada teras besi lembut berlamina. Dua gegelang ini masing-masing dikenali sebagai gegelung primer dan juga gegelung sekunder. Gegelung primer sentiasa disambung kepada bekalan kuasa arus ulang-alik, manakala gegelung sekunder menghasilkan voltan output dan juga disambung pada peralatan elektrik. Seterusnya ialah fungsi transformer. Fungsi sebuah transformer adalah untuk menaikkan atau menurunkan beza keupayaan arus ulang-alik. Hanya arus ulang-alik boleh digunakan dalam transformer kerana transformer berfungsi berdasarkan aruhan elektromagnet. Transformer tidak dapat berfungsi dengan arus terus. Hal ini kerana arus terus hanya menghasilkan medan magnet yang tetap dan tiada perubahan flux magnet di dalam gegelung sekunder. Hanya arus ulang-alik boleh digunakan dalam transformer kerana transformer berfungsi berdasarkan aruhan elektromagnet. Apabila bekalan arus ulang-alik disambungkan kepada gegelung primer, suatu medan magnet yang mempunyai flux magnet yang berubah secara berulang-alik terhasil di sekeliling teras besi lembut. Perubahan flux magnet di dalam gegelung sekunder menyebabkan DGA ulang-alik terharu pada gegelung. Magnitud DGA ulang-alik yang dihasilkan pada gegelung sekunder adalah bergantung pada kadar perubahan flux magnet di dalam gegelung sekunder seperti yang telah ditekankan oleh hukum Faraday. Frekuensi arus ulang-alik terharu pada gegelung sekunder adalah sama dengan frekuensi bekalan arus ulang-alik pada gegelung primer. Transformer tidak dapat berfungsi dengan arus terus kerana arus terus hanya menghasilkan medan magnet yang tetap dan tiada perubahan flux magnet di dalam gegelung sekunder. Transformer injak naik dan injak turun. Terdapat dua jenis transformer, yaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Transformer injak naik digunakan untuk menaikkan beza keupayaan arus ulang-alik, manakala transformer injak turun digunakan untuk menurunkan beza keupayaan arus ulang-alik. Untuk sebuah transformer, hubungan antara bilangan lilitan, gegelung primer, bilangan lilitan gegelung sekunder, voltan primer dan voltan sekunder adalah seperti persamaan yang berikut. Voltan primer per voltan sekunder sama dengan bilangan lilitan gegelung primer per bilangan lilitan gegelung sekunder. Transformer unggul ialah suatu transformer yang kuasa inputnya sama dengan kuasa output, iaitu mempunyai kecekapan sebanyak 100%. Walau bagaimanapun, terdapat transformer yang mempunyai kecekapan kurang daripada 100%. Hal ini disebabkan terdapat kehilangan tenaga di dalam transformer. Faktor-faktor yang menyebabkan kecekapan suatu transformer berkurang dan cara-cara untuk meningkatkan kecekapannya. Yang pertama, kesan pemanasan dawai oleh arus yang mengalir di dalam gegelung primer dan gegelung sekunder menyebabkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Walau bagaimanapun, dawai kuprum yang tebal dan berintang rendah digunakan untuk mengurangkan kesan kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Yang kedua, pengaliran arus pusar di dalam teras besi transformer yang mempunyai rintangan menyebabkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Teras besi yang berlamina dan bertebat digunakan untuk mengurangkan arus pusar di dalam teras besi. Dengan ini, tenaga dalam bentuk haba dapat dikurangkan. Seterusnya, proses memagnetkan dan menyah-magnetkan teras besi setiap kali arus berubah arah menyebabkan kehilangan tenaga. Kesan ini dikenali sebagai histeresis. Walau bagaimanapun, teras besi lembut digunakan untuk mengurangkan kesan ini. Yang terakhir, apabila sebahagian daripada flux magnet yang dihasilkan pada gegelung primer tidak memotong gegelung sekunder, kebocoran flux magnet akan berlaku. Untuk mengatasi kesan ini, gegelung sekunder dililitkan di atas gegelung primer secara rapat
untuk memastikan semua flux magnet pada gegelung primer dapat dipautkan dengan gegelung sekunder. Penjanaan dan penghantaran tenaga elektrik. Tenaga elektrik boleh dijana daripada pelbagai sumber. Di Malaysia, sumber tenaga seperti hidro, gas asli dan diesel digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Raja menunjukkan secara ringkas bagaimana penjanaan dan penghantaran tenaga elektrik sehingga ke rumah kita. Uap dari dandang dan air dari empangan memutarkan turbin dan seterusnya memutarkan magnet di dalam penjana. Semasa magnet berputar gegelung di sekitar magnet, mengalami perubahan flux magnet. Dengan ini, daya gerak elektrik aruhan terhasil dan dihantar ke transformer. Selain daripada sumber tenaga yang dinyatakan, tenaga elektrik juga dapat dihasilkan daripada penjana, dan sebuah penjana berfungsi dengan prinsip aruhan elektromagnet. Raja menunjukkan turbin uap dan turbin air masing-masing yang bersambung dengan penjana. Dalam pengantaran kuasa elektrik yang jarak jauh, pembaziran tenaga akan berlaku disebabkan oleh rintangan kabel penghantar. Rintangan kabel menyebabkan kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk tenaga haba di sepanjang kabel. Berdasarkan persamaan kuasa pemanasan, P sama dengan I kuasa 2R. Kehilangan tenaga dalam bentuk haba bergantung pada rintangan kabel dan arus yang mengalir di dalam kabel. Dengan ini, langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan kehilangan tenaga semasa penghantaran elektrik adalah seperti berikut. Kabel kuprum yang tebal digunakan sebagai kabel penghantaran elektrik agar dapat mengurangkan rintangan kabel penghantaran. Seterusnya, tenaga elektrik dihantar dengan voltan yang tinggi. Semasa voltan dinaikkan oleh transformer injak naik, arus output akan diturunkan. Arus kecil yang mengalir di dalam kabel dapat meminimumkan kehilangan tenaga. Semasa penghantaran elektrik, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan voltan sebelum dihantar ke rumah kediaman. Sekian itu saja dari kami.